Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak kongsikan beberapa penyelesaian bagi soalan latihan berkaitan hukum logaritma yang telah cikgu berikan. Okey, soalan ni diberikan oleh Arisha. Jadi kita kongsi penyelesaian dia bersama dan cikgu harap murid-murid lain dapat mengambil manfaat daripada perkongsian yang telah cikgu buat. Okey, soalan yang pertama ialah praktis 4.3A soalan nombor 4. Soalan ini minta selesaikan persamaan yang berikut. Ini adalah tahap penguasaan yang pertama, maksudnya aras pengetahuan. Semua murid mesti tahu macam mana nak tukarkan log kepada bentuk indeks. Okey, dalam log yang kecil ni, yang ditulis kecil ini, 3 ni, ini dipanggil asas. Okey, manakala 5 ni ialah kuasa dia. 3 ni asas, 5 ni kuasa. Manakala K ni apa? Nilai dia dalam bentuk indeks. So, cara penulisannya dia akan jadi asas 3 kuasa 5 sama dengan K. Ini cara penulisan untuk menukarkan daripada log kepada bentuk indeks. Yang kecil asas. Bila dalam indeks, yang kecil tu dia dah tulis besar, asas jadi besar. Kuasa dalam log ditulis besar, tetapi dalam bentuk indeks kuasanya ditulis kecil. So, K sama dengan 3 kuasa 5. So, awak bolehlah tekan kalkulator. 3 kuasa 5 ialah 243. Okey, serupa juga untuk soalan B. Macam mana nak tukarkan bentuk penulisan log kepada bentuk penulisan indeks. Tengok kepada asas dia kat sini 6, manakala yang kat sebelah sini ni ialah kuasa. So 6 kuasa 3 sama dengan Y. Maka bolehlah cari nilai Y. Bolehlah cari nilai Y. Tekan sahaja kalkulator 6 kuasa 3. Okey, untuk C, log asas 4X sama dengan 1/2. Okey, apakah asas kat sini? 4. Kuasanya apa? 1/2. Sama dengan, okey ni, X. Maka bolehlah cari nilai X. Okey, awak lengkapkan dengan menekan kalkulator sendiri. Soalan seterusnya ialah praktis 4.3 di soalan nombor 2. Tukarkan setiap yang berikut kepada logaritma jati. Logaritma jati ialah log asas I ataupun boleh ditulis juga sebagai ln. Ln ni cara sebutannya adalah ln. Bila ln ni kita tahu dia adalah log asas I. Kalau yang biasa, kita guna log asas 10. Itu log yang biasa. Kalau disebut logaritma jati, itu adalah log asas I ataupun dikenali juga sebagai ln. Ln singkatan dia. Okey, kita tengok soalan A. Diberi log asas 7, 3, 2, 5. Dia suruh tukarkan ke dalam logaritma jati. Ingat asas penukaran untuk log. Okey, hukum log asas AB kita nak tukar kepada log asas C. Kita akan salin dulu yang B per dengan log C A. Okay, maksudnya dekat sini kita nak tukarkan dia jadi log asas I. So dia akan jadi log asas I, salin yang besar dulu 3, 2, 5 bahagi log asas I 7. Jadi awak boleh tekan kalkulator. Log asas I 325 bahagi dengan log asas I 7. So dapat 2.9723. Okay, kalau tak nak guna log, awak boleh juga tulis sebagai ln 325 bahagi dengan ln 7. Okey, pada kalkulator awak dia ada log dan dia ada ln. Ln. Awak boleh gunakan salah satu. Kalau guna log kena letak asas I.
E tu eksponen. Yang warna merah E. So, kena tekan alpha dia dulu. Okey. Kalau tak nak guna log sebab malas nak tulis asas dia, terus guna ln. Ln 325 bahagi dengan ln 7. Okey, sama juga dengan soalan B dan soalan C. Maksudnya untuk soalan B, terpulang. Nak guna log asas E 436, log asas E 436 bahagi log asas E 8. Ataupun awak boleh juga guna dengan ln 436 bahagi ln 8. Boleh pilih mana-mana salah satu sebab logaritma jati merujuk kepada log asas E ataupun dikenali sebagai ln. Soalan seterusnya ialah praktis 4.3D soalan nombor 3. Diberi log asas 2, 3 sama dengan P, ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan P. Okay, nak ungkapkan dalam sebutan P, kita mesti dapat bentuk log asas 2, 3. Mesti nampak macam ni, log asas 2, 3. Okay, sekarang diberi log asas 2, 1/27. Okay, log asas 2, 1/27. 27 ni kita boleh kaitkan dengan nombor 3. 3 kuasa 3 dapat 27. So, kita boleh tulis sebagai log asas 2, 1/3 kuasa 3. Okey, 1 dalam bentuk indeks, dia adalah kuasa negatif. Jadi, kita boleh ubah cara penulisan log asas 2, 3 kuasa negatif 3. Kuasa negatif ni ialah 1 mengikut hukum indeks. Okey, kita nak jadikan log asas 2, 3 sahaja. Kita tak nak ada kuasa ni. Apa perlu kita buat pada kuasa? Kalau ikut hukum indeks, hukum indeks log A M kuasa X sebenarnya sama dengan X log A M. Mengikut hukum indeks, kuasa boleh dipindahkan ke hadapan. Sebab tu cikgu dah pesan awal-awal tadi, semasa nak menjawab hukum log, awak mesti refer. Kalau nak jawab soalan log, awak mesti refer hukum log. Jangan suka-suka hati ubah. Mesti refer hukum. Okay, so dia akan jadi negatif 3 log asas 2, 3. Dah dapat log asas 2, 3 ni nampak ni. Ini sebenarnya ialah sama dengan pada soalan log asas 2, 3 sama dengan P. Jadi kita bolehlah gantikan log asas 2, 3 ni dengan P. So jawapannya ialah negatif 3P. Okey, boleh? Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey. Untuk soalan B diberi log asas 2, 1.5. Okey, macam mana dapat 1.5 ni awak nak kaitkan dengan nombor 3? So, kalau cikgu akan buat 3 bahagi 2 dapat 1.5 dalam bentuk pecahan. Ikut hukum log, bila bahagi, apa terjadi pada log? Dia akan jadi log asas 2, 3 tolak log asas 2, 2. So, kita nampak kat sini log asas 2, 3 ialah P tolak dengan log asas 2, 2 sebenarnya ialah 1. So, jawapan untuk C ialah P tolak 1. Untuk soalan D, log asas 3, 2. Macam mana kita nak tukarkan dia jadi asas 2? Okey, ingat tadi penukaran asas bagi log. Kita ikut hukum. So, kita nak jadikan dia log asas 2. So, log asas 2, 2 per log asas 2, 3. So, log asas 2, 2 ni ialah 1. Log asas 2, 3 ni ialah P. So, ini ialah jawapan untuk soalan D. Okey.
Okey, soalan seterusnya ialah praktis 4.3D soalan nombor 4. Diberi log asas 3 P sama dengan T dan log asas 3 Q sama dengan S. Ungkapkan setiap berikut dalam sebutan T dan S. Okey, soalan A diberi log asas 27. Okey, pada soalan diberi log asas 3. Jadi perkara pertama kita kena tukar asas. Kita tak nak guna asas 27. Kita nak guna asas 3. So macam mana nak tukar log? Dia akan jadi log asas 3 yang besar tulis dulu Q per dengan log asas 3 27. So log asas 3Q kita dah dapat dah ni. Log asas 3Q sebenarnya ialah S per dengan log asas 3 27 ini ialah datang daripada 3 kuasa 3. So dia akan jadi S per 3 log asas 3 3. Maka jawapannya ialah S per 3. Kenapa dapat S per 3? Sebab log asas 3 3 ialah 1. Sebenarnya log asas 3 3 sama dengan 1. Okay. Untuk soalan B, log asas 3 9 punca kuasa P per dengan Q. Ikut hukum log, kalau darab kita cerakinkan dia jadi tambah log tambah log. Kalau bahagi cerakinkan dia jadi log tolak log. Ikut hukum log. Hukum log dia menyatakan bahawa log A mn okey, sebenarnya sama dengan log AM tambah log AN. Kalau log AM bahagi N sama dengan log AM tolak log AN. Kena ingat ni, ini adalah hukum log. So kat sini, hubungan antara 9 dengan punca kuasa P ialah darab. Jadi kita boleh pecahkan dia log asas 3 9 tambah log asas 3 punca kuasa P. Kemudian ada bahagi Q. So tolak log asas 3 Q. Log asas 3 9. Okey, 3 kuasa berapa dapat 9? 3 kuasa 2. Terus kalau dah nampak macam ni kita fikir je. 3 kuasa berapa dapat 9? 3 kuasa 2. So log asas 3 9 ni sebenarnya ialah 2. Tambah dengan log asas 3 P, punca kuasa ialah kuasa 1/2. Kena ingat. Punca kuasa ataupun set. Set ni ialah kuasa 1/2. Okey, tolak dengan log asas 3Q, kita dah dapat kat sini S. Boleh terus ganti. Okey, so 2 tambah kuasa bagi log boleh bawa ke hadapan. So dia akan jadi 1/2 log asas 3P tolak S. So 2 tambah 1/2 log asas 3P ni ialah T tolak S. Inilah jawapan untuk soalan B. Okey, untuk soalan C diberi log asas PQ 81. Macam mana kita nak jadikan supaya nak ganti P, log 3P sama dengan T dan log 3Q sama dengan S. So, perkara pertama tengok asas. Asas kat sini PQ. Asas diberi dekat soalan nombor 3. Jadi, kita kena tukarkan log ni kepada asas 3. So, macam mana nak buat penukaran dia? Okey. Log asas 3 81 per dengan log asas 3 PQ. Okey, 3 kuasa berapa dapat 81? Kena carilah ni. 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. So, terus tulis 4. So, dekat sini P dengan Q hubungan dia darab. Maksudnya kita boleh pecahkan dia jadi log asas 3P tambah log asas 3Q. 4 ni patutnya panjang sikit per dia. So, bolehlah kita ganti log asas 3P ni dengan T
tambah log asas 3Q ialah S. Soalan seterusnya ialah praktis 4.3E soalan nombor 2. Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan logaritma jati. So logaritma jati ni ialah log E, asas E ataupun ln. Okey, soalan dah bagi dalam bentuk untuk A ni dah bagi ln 4x tambah 3 sama dengan 3. So kita tukarkan ln ni ke dalam bentuk log. So dia akan jadi log asas E 4x tambah 3 sama dengan 3. So, bila dalam bentuk macam ni, kita dah nampak bentuk log, kita nak cari X, automatik kita kena tukarkan cara penulisan log kepada bentuk indeks. So, cikgu dah tunjukkan tadi masa mula-mula, kita akan ambil asas dia E, ambil kuasa dia sebelah kanan ni, E kuasa 3 sama dengan 4X tambah 3. E ni ialah eksponen. Jadi, awak boleh terus tekan kalkulator, shift ke alfa. Alfa E kuasa 3, alfa sama dengan warna merah, 4, alfa X tambah 3, shift soft. Awak boleh dapatkan jawapan untuk nilai X. Ataupun awak tekan dulu kalkulator, E kuasa 3. Eksponen kuasa 3 akan dapat 20.0855 sama dengan 4X tambah 3. So, awak boleh selesaikan sampai dapat jawapan nilai X ni berapa. Okey, untuk soalan B diberi 7, E kuasa 3X tolak 1/2 sama dengan 35. 7 dengan eksponen ni, hubungan dia ialah darab. Jadi, kita boleh bawa ke sebelah kanan 7 ni dia akan jadi bahagi. So yang tinggal ialah eksponen kuasa 3x tolak 1/2 sama dengan 35 bahagi 7 dapat 5. Okey, kita nak tukarkan dia kepada logaritma jati. So maksudnya kita letak sahaja ln E kuasa 3x tolak 1/2 sama dengan ln 5. Okay. Ln 5 boleh tekan kalkulator terus dapat 1.6094. Ln eksponen kuasa 3x tolak 1/2 ni sebenarnya boleh diubah lagi ke dalam bentuk penulisan log. So dia akan jadi log asas eksponen, eksponen kuasa tiga X tolak 1/2. Okay, bila kita bawa, dia akan jadi kuasa ni bawa ke hadapan. Mengikut hukum log, kuasa ni boleh bawa ke hadapan, dia jadi 3x tolak 1/2 log E sama dengan 1.6094. Jadi log asas E ni sebenarnya ialah 1. So yang tinggal ialah 3x tolak 1/2 sama dengan 1.6094. Maka awak bolehlah terus tekan kalkulator, gunakan shift soft untuk dapatkan nilai X. Okey. Soalan seterusnya masih lagi praktis 4.3E soalan nombor 2 C dan D. Selesaikan persamaan berikut menggunakan logaritma jati. Okey, diberi 52 tolak eksponen kuasa 3Y sama dengan 16. Jadi kat sini kalau kita perhatikan eksponennya ada tanda tolak, kita jadikan dia positif. Bawa dia ke sebelah kanan. So dia akan jadi 52 tolak 16. 52 yang ni bawa ke kiri 52 tolak 16 akan dapat 36 sama dengan eksponen kuasa 3Y. Okey, jadi kita boleh tambah ln kiri dengan kanan. Ln 36 sama dengan ln E kuasa 3Y. So, ln 36 boleh tekan kalkulator dapat 3.5835 sama dengan. Untuk ln eksponen kuasa 3Y, kita tukarkan dia jadi log asas E kuasa 3Y. Ni sama macam step soalan B tadi.
bawa kuasa 3y ni ke hadapan, dia akan jadi log asas eksponen. So belakang ni sebenarnya bila dia sama, nilainya ialah 1. So yang awak kena selesaikan ialah 3.5835 sama dengan 3y. So carilah nilai y menggunakan kalkulator dan berikan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, untuk soalan D diberi ln y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, so kat sini kita dah boleh terus tukar, dia akan jadi log asas E y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4. Kuasa 2 ni kita boleh bawa ke sebelah ke hadapan. So dia akan jadi perkali. So 2 log asas eksponen y tolak 1 sama dengan 4. 2 ni perkali. Bila bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi log asas E y tolak 1 sama dengan 4 bahagi 2. So kita akan dapat log E y tolak 1 sama dengan 2. Okey, lagi sekali kita sebelah kiri ada sebutan log, sebelah kanan tak ada log, maksudnya kita kena tukarkan cara penulisan dia kepada bentuk indeks. So kita akan dapat eksponen kuasa 2 sama dengan y tolak 1. Jadi awak tekanlah eksponen kuasa 2. Cari guna kalkulator. Eksponen kuasa 2 dapat berapa? Okey, sama dengan y tolak 1. Kemudian cari y. So ni lengkapkan sendiri step seterusnya sebab dia hanya melibatkan penggunaan kalkulator. Soalan seterusnya ialah praktis 4.3E soalan nombor 4. Diberi bahawa tekanan udara dalam milimeter, ni Hg ni simbol untuk merkuri. Bagi ketinggian 20 km di atas paras laut diberi oleh P sama dengan 759 eksponen kuasa negatif 0.325 H. Dengan H ialah ketinggian dalam kilometer dan E sama dengan 2.7183. Cari ketinggian di atas paras laut jika tekanan pada ketinggian tersebut ialah 360 mm. Ni dia punya unit lah, unit untuk tekanan tersebut, milimeter Hg ni. Okey, so kita tahu formula diberi P sama dengan 759 E kuasa negatif 0.325 H. Okey. Sekarang ni kita nak mencari nilai H. Okey, P yang diberi dekat sini ialah 360. So kita gantikan saja 360 sama dengan 759 E kuasa negatif 0.325 H. Kita nak cari H. Macam mana nak buat? Okey, perkara pertama nampak 759 ni adalah perkali bagi E. Pindahkan 759 ni ke sebelah kiri, dia jadi bahagi. So tinggallah E kuasa negatif 0.325 H. So bila 360 bahagi 759, awak akan dapat nilai 0.4743 sama dengan E kuasa negatif 0.325 H. Okey, step ni dah macam step yang soalan sebelum ni lah. Awak hanya perlu tambahkan ln kiri dengan kanan. Tambah ln 0.4743 sama dengan ln eksponen kuasa negatif 0.325 H. Okey, boleh tekan kalkulator ln ni berapa. Kemudian yang ini tukarkan dia jadi log asas E. Okey, step berikutnya refer slide yang sebelum ni. Cikgu tak nak tunjuk sampai habis sebab step dia ada pada slide sebelum cikgu tunjuk, sebelum soalan ni. Boleh refer kat situ step seterusnya. Okey. Okey, seterusnya soalan praktis kendiri 4.3, soalan nombor 1, diberi log asas 32 sama dengan 0.631 dan log asas 35 sama dengan 1.465. Tanpa menggunakan kalkulator ataupun buku sifar 4 angka, kirakan log asas 554. Okey, dah nampak kat sini, sini ni asas dia ialah asas 3. Step pertama mesti tukar asas.
So log asas 3, 54 bahagi log asas 3, 5. Okay. Kemudian, awak kena kaitkan 54 dengan 2 dan 5. Apa nombor darab dapat 54? 6, ada tak nombor 5 ke dapat 54? Macam mana? So, yang kita tahu 9 darab 6, 54. So, kita boleh keluarkan log asas 3, 9 darab 6. 9 darab 6, 54. Ataupun kita boleh tulis sebagai 27 darab 2 kan? 27 darab 2 kat sini. So macam mana nak tahu kat situ? Kena bagus sifir. Log asas 3, 5 kita dah ada kat sini, so boleh gantikan sahaja 1.465. So kat atas ni nampak log asas 3, 27 darab 2. Kalau ikut hukum log, dia akan jadi log asas 3, 27 tambah log asas 3, 2. So bahagi dengan 1.465. Log asas 3, 27. 3 kuasa berapa dapat 27? 3 kuasa 3. Log asas 3, 2, okey, diberi pada soalan 0.631. Bahagi dengan 1.465. Bolehlah awak selesaikan untuk soalan B. Okey, soalan seterusnya, praktis kendiri 4.3, soalan nombor 2. Diberi log asas A 3 sama dengan P, log asas A 5 sama dengan Q. Ungkapkan log asas A 75 per A kuasa 4. So sekarang tak ada masalah sebab semua asas dia sama, so tak perlu tukar asas. Okey, kita tengok sahaja apa bentuk log yang kita boleh ubah. Okey, 75 per A kuasa 4. So dia adalah bahagi. So mengikut hukum log, kalau bahagi dia akan jadi log asas A 75 tolak log asas A kuasa 4. Okey. 75 macam mana nak kaitkan dengan 3 dan 5? 25 darab dengan 3 kan? So kita boleh pecahkan dia, log asas A yang ni ialah 25 darab 3 sama tolak dengan kuasa bawa ke depan, dia jadi log asas AA. Log asas A 25 darab 3, kalau operasi darab kita pecahkan dia jadi log A 25 tambah log A 3 tolak 4. Kenapa jadi 4 sahaja? Sebab log asas AA ni ialah 1. Okey, 25 ni dah ialah log asas A 5 kuasa 2 tambah log asas A 3 ialah P tolak 4. Okey, bawa 2 ke depan. So dia akan jadi 2 log asas A 5 tambah P tolak 4. 2 log asas A 5 ialah Q tambah P tolak 4. Okey, ni soalan ni TP4. Kalau awak dapat kuasai, sangat bagus. Sebab patutnya memang kena kuasai lah. Bukan kena hafal pun. Hukum untuk logaritma diberi dalam senarai formula. Awak kena biasakan untuk guna. So nak biasakan macam mana? Kena buat latihan. Kalau sekadar dengar, pandang cikgu bercakap, tak jadi apa untuk belajar admat. Okey, kena ada usaha. Okey, soalan seterusnya ialah praktis kendiri 4.3 soalan 3. Diberi, dia minta permudahkan log asas 35 darab log asas 781 per dengan log asas 725. Okey, kita cuba ubah dia dulu supaya kita nampak. Dia sebenarnya susunan dia jadi macam ni. Log asas 35 darab log asas 781 darab, yang ni kenapa cikgu kata darab? Darab 1 per log asas 725. Sebenarnya macam ni. Okey. So, kita ubah dia, jadikan semuanya dalam log asas 10.
So, log asas 10/5 bahagi log asas 10/3 darab log asas 10/81 per dengan log asas 10/7 darab 1 per kurungan log asas 10/25 per log asas 10/7. Jadi, bolehlah permudahkan lagi. Maksudnya kita ada log asas 10/5 per log asas 10/3 darab log asas 10. 3 kuasa 4. Ni log 81 ni kita tahu dia adalah 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 per dengan log asas 10/7. Yang ni bila 1 per dengan pecahan ni dia akan jadi terbalik. Log asas 10/7 per dengan log asas 10. 25 ni ialah 5 kuasa 2. So bila kita tengok kat sini log asas 10/7, log asas 10/7 kita dah boleh simplify. Okey. So yang ada dekat sini kalau tengok kita ada kuasa ni kan. So kuasa ni boleh bawa ke hadapan, kuasa ni boleh bawa ke hadapan. So dia akan jadi cikgu bawa ke sebelah sini ya, sebelah kiri. Log asas 10/5 per log asas 10/3 darab 4 log 10/3 per dengan 2 log asas 10/5. So log asas 10/5 boleh simplify, log asas 10/3 boleh simplify. So yang tinggal ialah 4/2. So jawapannya ialah 2. Okey, seterusnya ialah praktiskan diri 4.3 soalan nombor 4. Diberi log asas 2 X sama dengan 1, log asas 2Y sama dengan -2. Buktikan XY tambah 256 Y kuasa 3 sama dengan 9/2. So, bila kita nak buat pembuktian, dia boleh forward ataupun backward. Maksudnya, terpulanglah. Daripada sini nak buktikan ke sebelah sini pun boleh. Ataupun kita boleh gantikan. Okay. Cara pertama, kita tukarkan log asas 2 X sama dengan 1 ni ke dalam bentuk indeks. So, dia akan jadi 2 kuasa 1 sama dengan X. Maksudnya X ni nilainya ialah 2. Okey, kemudian log asas 2Y sama dengan -2. Maksudnya 2 kuasa -2 sama dengan Y. Maka Y ialah 1/4. Okey, cuba kita gantikan di dalam XY tambah 256Y kuasa 3. So, maksudnya 2 darab dengan 1/4 tambah 256. Y ialah 1/4 kuasa 3. So, kalau kita buktikan dapat tak 9/2, maksudnya proof lah terbukti. Ni satu cara yang paling mudah untuk buat pembuktian. Okey, soalan terakhir ialah praktiskan diri 4.3 soalan 5. Pertambahan populasi di Cyprus diberi oleh fungsi P sama dengan 2650,000 eksponen kuasa 0.03 T dengan T ialah bilangan tahun selepas 2019. Berapakah populasi Cyprus pada tahun 2019? Jadi kat sini T ni ialah bilangan tahun selepas 2019. Kalau pada 2019, T ni kita nak ganti berapa? T ni kita kena gantikan dengan 0. So, cari je lah masuk formula P sama dengan 265,000,000 I kuasa 0.03 T tu ialah kita gantikan T ni dengan 0. So, tekan saja kalkulator dapat jawapan. So, berapakah populasi Cyprus pada tahun 2029? So, awak kena kira lah selepas 2019 baru kita kira. Maksudnya 2020 tu 1. Sampai 2029 ada berapa T? So, gantikan T dalam persamaan. Tekan sahaja kalkulator. Dapatlah jawapan. Okey, soalan C.
pada tahun berapakah populasi Cyprus melebihi 60 juta? Okey, untuk ni kita kena 2650000 E kuasa 0.03T melebihi lebih besar daripada 60 juta. Okay, so 2.650.000 ni ialah perkali bagi E, maka kita boleh bawa dia ke sebelah kanan jadi bahagi. So E kuasa 0.03T lebih besar daripada 60 juta bahagi dengan 2.650.000. So kita dapat E 0.03T lebih besar daripada bila bahagikan dapat 22.6415. Okay, step seterusnya kita tukarkan dia dalam bentuk ln. Maksudnya kalau kiri ln, kanan pun akan dapat ln. So dia akan dapat ln E 0.03T lebih besar daripada ln 22.6415. Okey, step seterusnya sama je macam kita buat sebelum ni. Ln ni tekan kalkulator dapat jawapan. Sebelah sini akan tukar jadi log asas E. E kuasa 0.03T. Okey, kuasa ni nanti bawa ke hadapan. Dia akan jadi 0.03T. Log E ni ialah 1. Terus je. So, bolehlah cari nilai T lebih besar daripada berapa. So, tentukan berapakah nilai T. So, cikgu rasa untuk soalan ni awak boleh buat sendiri. Tak perlu cikgu tunjukkan step by step sampai jawapan akhir. Sebab yang bawah ni ialah pengiraan menggunakan kalkulator. Dan cara penyelesaian dia adalah sama dengan contoh yang telah cikgu tunjukkan pada slide sebelum ni. Okey, so cikgu harap murid-murid dapat siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Terima kasih.